Saya ada dapat DM tanya macam mana saya dapat produk-produk review ni. Bagaimana saya dapat sponsor dari syarikat-syarikat besar. Actually dekat channel YouTube Mona Lisa ni barang ada dua kategori lah. Yang pertama yang disponsor ataupun kadang-kadang diberi pinjam kepada saya. Yang kedua yang saya beli sendiri. Yang diberi pinjam ni kadang-kadang mereka siap bayar lagi. Mereka bukan sahaja bagi produk tu terus tapi mereka top up lagi. Paling mahal saya dibayar seingat saya RM12,000 Malaysia lah. So daripada saya kongsikan dengan seorang kawan kita yang DM saya dekat IG ni, lebih baik saya kongsikan dengan semua audience Mona Lisa. Tak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Macam saya bagi tahu kepada anda, barang-barang yang saya review dekat channel YouTube Mona Lisa ni, yang pertama, kategori yang pertama, sama ada barang tu saya dapat ataupun diberi pinjam. Yang diberi pinjam ni biasanya saya kena hantar balik lah. Kalau rosak saya kena tanggung. Macam contoh laptop yang saya hilangkan pada bulan 6 tahun lepas, kena bayar dekat RM10,000 Malaysia juga. Yang ni risiko yang orang tak tahu. Lepas tu satu kategori lagi adalah barang yang saya beli sendiri. Untuk makluman anda, mungkin anda tak tahulah, Mona Lisa PC ni sebenarnya kedai komputer. Jadi kedai komputer kami ada jual banyak barang. Kami pun ada ambil demo unit, kami ada beli demo unit. Demo unit tak dapat secara percuma biasanya kita kena beli. So kita beli untuk demo, saya pinjam sehari 2 hari untuk review dan saya hantar balik demo dekat kedai komputer Mona Lisa lah. Satu lagi saya beli guna duit sendiri. Yang ni biasanya keyboard, mouse, barang-barang yang harga bawah dari RM500 Malaysia, saya beli guna duit saya sendiri. Kemudian lepas settle je review, saya jual balik dekat channel Telegram Mona Lisa dengan harga yang lebih murah. Duit yang saya dapat tu saya akan rolling balik beli barang review yang lain, ulang benda ni sampailah Pak Mat Mam. So itu apa yang anda, itu adalah apa kita kata identiti barang-barang yang anda nampak dekat channel YouTube Mona Lisa ni. Sekarang macam mana kita nak dapatkan sponsor dari brand-brand ni? First kali kita kena faham bagaimana dunia ni berfungsi, bagaimana dunia ni bergerak, beroperasi. Kita hidup secara mutual punya relationship. Kita hidup secara aku bagi kau something, kau kena bagi aku something. Katakan kita nak beli nasi lemak. Kita pun pergi ke kedai Kak Jah yang ada dekat depan sana, dia ada jual nasi lemak dekat sana. So kita bayar RM10 dan Kak Jah bagi nasi lemak lauk ayam top up dengan sambal kerang macam tu kepada kita. Katakan kita pergi dekat kedai Kak Jah tu, kita just bagi senyuman je, Kak Jah, nasi lemak satu. Kita senyum macam tu confirm Kak Jah tak bagi kepada kita. Sebab apa? Sebab senyuman kita mungkin ada nilai lah di mata isteri, di mata anak-anak kita, tapi di mata Kak Jah dia tak bernilai. Dia tak sama value dengan nasi lemak tu. So bila kita nak something daripada orang, kita kena bagi something yang bernilai di mata dia. Bukan di mata kita tapi di mata dia. Kadang-kadang kita rasa video kita ni dah mantap gila dah, tapi hakikatnya bila kita tunjuk kepada klien, kita tunjuk kepada syarikat-syarikat ni, mereka macam hampir gila. Normally lah, yang biasanya syarikat-syarikat ni sebab mereka nak menjual, apa yang mereka nak adalah mereka nak exposure, mereka nak pendedahan yang gila luas punya lah. Bila buat video, mereka nak video kita tu ditonton oleh sejuta manusia. Ini yang normal lah, ini yang kita kata apa yang mereka kejar. Lagi bagus kalau contoh sejuta orang tengok tu, sejuta orang beli. Yang ni memang diorang akan treat kita sebagai raja lah. Sebut tentang raja, anda kena tahu yang dunia ni agak kejam. Yang ni anda suka ke tidak, anda kena terima hakikat. Saya yang hidup dah dekat 40 tahun ni, saya nak nasihatkan kepada anda yang muda-muda bahawasanya dunia kita ni kejam. Sangat-sangat kejam. Kalau kita ada nama, kita popular, orang akan treat kita sebagai raja. Orang akan hampar kapet kepada kita. Kita punya kentut pun bau wangi kalau kita famous lah. Tapi kalau kita ni manusia biasa-biasa sahaja, kita akan dilayan dengan sampah. Ini adalah hakikat dia. Saya bagi contoh lah. Kalau saya ada kedai makan. Saya ada kedai makan nama Samurai Yakiniku. Jual barang-barang Jepun, makanan daging BBQ, something like that lah. So, bila saya nak panggil influencer untuk buat video dekat saya punya kedai, saya kena bayar influencer tu.
Ada yang mahal saya kena bayar sampai RM7,000 Malaysia untuk buat satu video saja. Tapi kan influencer tu dia bila McDonald keluarkan produk-produk baru macam contoh Prosperity ke apa-apa burger lah. So dia willingly pergi beli beratur balik rumah buat video dekat rumah secara percuma. Dia tak charge pun McD. Even McD paksa dia bayar lagi Itu dia punya level lah. That's why saya kata of course benda ni berlaku bukanlah kita nak kata influencer tu jahat. No, tapi ini adalah hakikat dunia ni berfungsi. Sebab apa? Sebab kalau dia review burger McD, dia dapat tumpang populariti McD tadi. Tapi kalau dia datang review makanan di kedai saya yang kena tumpang dia. That's why kita kena faham bagaimana dunia ni berfungsi. Balik kepada topik sebelum kita balik kepada topik kita, saya bagi contoh yang kedua. Macam contoh Gadget In. Mungkin anda pernah dengar lah YouTuber Indonesia kan. Dia punya level tu memang sebenarnya dah sama dengan MKBHD, Mr. Who's the Boss. Anda boleh tengok views dia memang tinggi gila. Saya pernah sembang dengan satu brand komputer ni. Saya tanya kenapa tak, sebab brand tu dia nak expand dekat Indonesia. So saya tanya kenapa tak hantar produk ke Gadget In kan, bagi mereka review je. Gadget In dia pilih nak cakap besar tak besar dia ni, walaupun company ni nak bayar company ni nak bayar, dia tak nak ambil. Sebab dia tak nak terikat dengan apa-apa kontrak, apa-apa macam, yelah konten dia tu tak bebas. So dia kata, tak apa, hantar dulu, kalau dia rasa nak review, dia review. The same thing goes to case terbaru dari YouTuber Malaysia lah. Ada satu tech YouTuber Malaysia yang agak popular ni, satu brand besar, sangat besar approach dia, minta dia review produk tu. So YouTuber ni kata boleh review, tapi dia tak nak terikat dengan apa-apa syarat lah. So brand ni kata kalau macam tu ambil loan lah, bukan macam mana kejap saya fikir, saya ingat balik. Okey, macam ni. So brand ni dia approach kawan ni, YouTuber ni, kawan saya ni. So kawan saya kata dia tak nak produk tu sebab dia tak nak terikat dengan apa-apa syarat. So dia cakap boleh bagi loan tak, pinjam je. Dia pinjam pun tak apa, nanti dia buat video lah sebagai balasan, dia akan buat video. Cuma video tu tak tahu publish bila and so on. Tapi brand tu sebab nak sangat dekat tech YouTuber ni, dekat kawan saya ni, dia kata tak apa, kita bagi je. Tak apa, tadi kita letak syarat kan, sekarang tak apa, kita tak letak syarat, kita bagi je. Cuma buat video publish lah bila-bila, tak ada kontrak apa-apa, cuma nak cepat sikit publish, itu saja. Ini yang saya nak maksudkan dengan betapa kejamnya dunia, and kita suka ataupun tidak, kita kena terima hakikat ni. So mungkin ada di antara anda, balik pada topik kita, so mungkin ada di antara anda yang tertanya-tanya, views channel YouTube Mona Lisa tak adalah tinggi sangat. Abang Cerah punya views paling tinggi pun 5,000, paling yelah kadang-kadang tak sampai 1,000 pun ada kan. Betul, ini adalah hakikatnya, dan sangat pahit lah untuk saya telan. Saya dah run channel YouTube Mona Lisa ni dari 2017 sampai sekarang, tapi views tak naik-naik. Memang menyedihkan. Cuma pelik kan, dengan views yang rendah ni saya still dapat sponsor. Even saya boleh bagi tahu kepada anda, dalam sebulan tu minimum saya akan dapat 5 klien. 5 klien memang okey lah sebenarnya untuk hidup seorang diri, untuk run, bagi saya okey sangat-sangat lah. Tapi kalau campur dengan anak bini, dengan semua ni, tak boleh lah. Sekadar untuk enjoy diri sendiri tu okey sangat lah dengan pendapatan YouTube ni. So kenapa saya masih dipilih oleh brand-brand besar ni? Ada dua sebab lah. Views kita tolak tepi. Memang saya tak boleh nak deliver views. Tapi bila mereka approach saya akan bagi tahu kepada mereka, okey cik, macam ni. Saya berminat dengan produk tuan, tapi saya tak boleh guarantee any number of views. Saya tak boleh nak guarantee video tu akan ditonton oleh ramai mana. Saya tak boleh janji benda tu. Tapi saya boleh garanti kepada cik dua benda. Yang pertama, saya garanti yang kualiti video saya mantap. Cik boleh guna untuk iklan cik nanti, bla bla and so on. Yang kedua, saya punya review profesional. Saya takkan kutuk brand ni, saya takkan bukan takkan kutuk brand kita kata tak ada yang teruk lah. Kita tak rosakkan market macam tu lah. Kita bagi review yang profesional, yang apa yang kita try, apa yang kita rasa, dan itulah yang kita akan bagi tahu kepada audience. Kalau kita rasa produk tu teruk gila, sebelum kita record video, kita akan bagi tahu dia dulu. Kalau teruk, kita hantar balik. Ini yang saya promise kepada saya punya klien, and kebanyakan mereka akan
setujulah. And of course, bila mereka approach kita, kita kena bagi rate card. Rate card ni macam kalau buat video YouTube, berapa kita nak charge dia? RM1,000 Malaysia. Video TikTok RM300 Malaysia. Depend on kita punya followers lah. Depend on kita punya popularity tu. Kita kena tengok benda tu. Dekat rate card ni, kita kena ada jugalah. Sebolehnya kalau anda nak buat rate card, anda kena ada juga anda punya analitik, macam tontonan bulanan anda, tonton orang yang tonton video anda tu berapa sebulan, umur dia berapa, julat umur, lelaki ke perempuan, semua benda-benda ni klien kita nak tahu. So bila mereka tahu, mereka tengok, lepas tu dia tahu apa yang kita boleh janji kepada dia. Dan kalau mereka ada bajet, mereka akan bayar lah. Katakan lepas mereka tengok rate card kita, mereka diam, kita follow up lah. Kita tanya, okay, kalau macam ni berapa bajet cik? Kita boleh nego lah. Saya tak adalah fix sangat harga kan. Kita boleh nego based on cik punya harga. Lepas tu dalam masa sama, kita kena ada added value. Kalau kita dah tahu video kita ni tak ada orang tengok kan, video kita ni suam-suam kuku je, then tambahlah video dekat TikTok, tambahlah video dekat Reels, lepas tu buatlah artikel kalau perlu kan, tambah value, tambah nilai pada diri kita supaya orang tengok, budak ni tak ada popular sangat, tapi hebat, ada website lah, ada blog lah, ada TikTok lah, ada Reels lah. Okey lah, cubalah sekali. So, dia pun bayar kita. Kalau tak bayar pun, at least dia bagi pinjam barang ke. So, kita ada benda lah yang kita nak buat dekat kita punya YouTube channel ni. And yang paling penting juga adalah kita kena konsisten. Kita kena kekal dalam niche kita. Kalau kita ni nak review barang-barang komputer, kita kena kekal dalam review barang-barang komputer. Kalau kita nak review barang-barang kosmetik, then kita kena kekal dalam arena kosmetik lah. Dia tak sama game dengan TikTok. TikTok, kalau anda nak buat random pun okey. Still ada orang yang nak tengok anda as long as anda mampu convert sales lah. Tapi untuk YouTube ni, orang memang nak tengok, okay, channel ni channel barang komputer saja, ni channel kosmetik saja. Dia nak macam tu. So, anda kena kekalkan dalam niche. Lagi, anda kena letak contact number anda lah. Sama ada anda nak letak nombor telefon pun boleh. Anda nak letak dekat email pun boleh. Saya kan, saya kadang-kadang saya nak cari YouTuber makanan ni untuk kedai saya lah, untuk promosi kedai saya kan. Saya buka dekat about, saya nak contact dia, tengok-tengok tak ada email. Macam mana saya nak contact dia? Saya tak boleh nak contact dia, rugi lah. Sepatutnya kita dah bayar dia, sebab kita plan bukan nak bagi percuma pun. Kita bukan nak suruh dia buat video percuma. Kita nak bayar dia kan. Tapi tak dapat contact. That's why penting juga untuk anda ada contact tu. Letak email, letak nombor telefon yang supaya orang dapat hubungi anda lah. So, itu apa yang kita kena tawarkan. Dan macam mana kita, sebab kadang-kadang bulan dia tak jatuh ke riba, ataupun bulan tak jatuh tergolek kan. Kita tak boleh nak tunggu orang invite kita saja. Kita kena actively cari orang. Kita tak boleh tunggu, okay, orang nak hari ni berapa email nak masuk ni, hari ni berapa email nak masuk ni, berapa klien nak cari aku ni. Kita tak boleh tunggu macam tu, sebab kita kena sedar yang kita ni tak popular dek. Kita ni tak ada orang nak tengok pun sebenarnya. Kalau ada email masuk tu, itu dah bertuah dah. Kebanyakan email yang masuk semua scam. Kebanyakan email yang masuk semua phishing semua. So, Jangan tunggu. Kita kena agresif. Saya ingat lagi masa PKP saya aktif gila pergi dekat Shopee. Saya cari official store brand-brand ni, tak kisahlah apa, Razer ke Microsoft ke. Saya perkenalkan diri, saya chat dengan mereka, saya perkenalkan diri, saya tunjuk link saya tunjuk saya punya data, rate card saya tadi, dan saya tawarkan servis saya. Saya boleh tolong dia iklankan produk dia dekat channel YouTube Mona Lisa and so on lah. Masa PKP aktif gila. Ada company yang kutuk saya, dia kata views macam ni pun nak minta sponsor. Ada juga yang kutuk, ada yang ignore, ada yang setuju. And yang kutuk tadi kita abaikan lah. And hidup ni standard lah, orang kutuk kita abaikan lah. Kita fokus kepada apa yang kita nak buat kan. So kita kena aggressively cari. Bukan setakat dekat Shopee je. Mungkin anda boleh pergi dekat website dia, search www.samsung.com.my, dan anda pergi kat bahagian media. Kalau ada media corner lah, so pergi dekat media corner, lepas tu hantar email kepada dia. Mungkin adalah Samsung, saya tak pastilah, saya just randomly sebut Samsung, tapi ada banyak brand juga yang bila kita pergi ke website dia ada media, ada affiliate. So everything kita boleh try request dekat situ. Katakan dia tak ada website, so kita pergi dekat dia punya Facebook, dekat dia punya TikTok, dekat dia punya Instagram. So kita contact melalui itu. Yang penting kita tak boleh nak berpeluk tubuh, diam, berdoa supaya hadirnya klien. No, kita kena pergi cari klien dek. Kita kena agresif. Kalau anda berada di Klang Valley
Valley anda lagi bertuah berbanding saya, sebab kebanyakan event pelancaran biasanya ada dekat Klang Valley. So anda boleh pergi dekat sana, anda jumpa dengan agensi marketing. Dia brand-brand besar macam contoh Samsung lah. Saya memang dalam kepala saya sekarang ada Samsung je. So kalau brand-brand besar ni dia tak urus sendiri marketing. Dia bayar agensi marketing. So agensi marketing tu lah yang akan bagi barang, yang akan bayar kita. So kita boleh bermesra dengan agensi tu. Bila agensi ni dah kenal kita, rapat dengan kita, of course dia akan favor kita, dia akan bagi produk kepada kita lah, dia akan bagi job kepada kita. So ini cara saya dapatkan produk-produk review dekat channel YouTube Mona Lisa. Nak kata saya punya income ni gila-gila, tak adalah. Kalau saya nak hire orang untuk kerja dekat channel YouTube Mona Lisa, saya boleh bagi tahu kepada anda yang habis semua income YouTube Mona Lisa, semua yang dibayar oleh klien tadi memang habis nak bayar gaji YouTuber tu saja. Gaji saya luckily ada dekat Mona Lisa sebab saya still kerja dekat kedai komputer Mona Lisa, and saya ada ambil sedikit-sedikit gaji lah dari saya punya syarikat restoran saya. So sebagai penutup, kalau anda ada TikTok, anda nak buat video makan-makan anda duduk di Kelantan ke, di Bangi ke, di Kuala Lumpur ke, kalau anda rasa macam nak makan buffet lamb secara percuma, in order saya nak video lah, anda boleh DM saya dekat IG. Gurau-gurau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jumpa lagi. Harap video ni membantu lah.